Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurnia daripada Allah. Pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita masih lagi dapat bernafas, kita masih lagi dapat hidup di muka bumi Allah dengan penuh kenikmatan, dengan penuh curahan limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah, terus dicucuri keberkatan daripada Allah dan ganjaran yang tinggi. Berkat pagi ini kita berkumpul tuan-tuan sebenarnya ialah merupakan rahmat yang begitu luas Allah kurniakan kepada kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unu ma fiha. Nabi kata sesungguhnya dunia ini dilaknat dan seisinya juga dilaknat, illa dzikrullahi wa ma walah wa alimun au muta'allimun. Nabi kata dunia ini dilaknat, dunia dan isi kandungannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikrullah dan apa saja yang menurutinya, dan juga orang yang alim dan orang yang belajar ataupun orang yang menuntut ilmu. Nabi kata seluruh dunia ini dan isi kandungannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang disebutkan tadi, kecuali zikrullah. Dan apa saja yang mendorong ataupun menjurus kepada zikrullah itu tidak dilaknat. Dan siapa lagi yang tidak dilaknat oleh Allah? Iaitu alimun, orang yang alim, dan muta'allimun, orang yang belajar, yang menuntut ilmu, yang datang kuliah, yang dengar ceramah. Ini termasuk dalam kategori yang dimaksudkan oleh Nabi, orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Nampak bunyi bahasanya kasar, dilaknat. Maksud dilaknat apa? Dilaknat ni bukan dalam bahasa kita laknat tu maki hamun, bukan. Laknat tu ialah orang kita fikir laknat tu lahanat kau, macam itulah, bahasa-bahasa kasar, kesat, bahasa-bahasa nista. Dia masuk laknat ni tuan-tuan jauh daripada rahmat Allah. Mal'unah, iaitu dunia ini jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dunia ini jauh daripada rahmat Allah? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata sebab dunia ini menyebabkan kita lalai, menyibukkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyibukkan kita dan dia menyebabkan kita jauh daripada Allah. Sebab itulah dia dilaknat. Dan isi kandungannya, apa saja yang ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada rahmat Allah. Bukan saja dunia dan isi kandungan, kita yang dok kejar dunia pun
termasuk dalam kategori ancaman jauh daripada rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang duk kejar-kejar dunia ni satu masalah juga ya. Dunia ni bukanlah satu perkara yang salah untuk kita kejar. Tetapi kalau terlalu mengejar sangat pun dia big problem. Kita tengok realiti dekat dunia, kita tengok pada diri kita sendiri. Tak payah pergi jauh lah, tengok diri kita sendiri macam mana, ataupun kita tengok keliling kita macam mana. Inilah yang kalau kita lihat sampai manusia ni kejar sangat dunia, pengaruh dengan dunia ni sampai lupa Allah dan lupa batas-batas yang Allah tetapkan. Alhamdulillah, pilihan raya negeri dah habis. Masa pilihan raya negeri itu Allahu Akbar, macam-macam. Ini kita kata duk kejar dunia, duk kejar politik, duk kejar jawatan, duk kempen parti yang dia suka tu. Macam-macam berlaku lah. Duk bergaduh, duk fitnah, sebar sana, sebar sini. Dunia berubah. Nah, dekat PRN tu, dekat grup WhatsApp, pagi-pagi kita bangun tengok ada perkongsian doa yang baik, hadis yang baik. Kita seronok lah tengok dalam grup-grup WhatsApp ni ada perkongsian satu hari satu hadis. Kita baca pun sedap, Alhamdulillah, tambah ilmu. Ada yang kawan-kawan kita dalam grup WhatsApp dia kongsi ceramah-ceramah ustaz-ustaz ni. Seronok, kita pun dapat ilmu, kita pun dapat manfaat. Tengok ceramah apa ni, okey, sedap juga, betul juga. Nah, dekat PRN ni duk kejar parti, duk kejar politik, dia berubah tuan-tuan. Dia pusing 360 darjah, jadi bergaduh. Keluar grup WhatsApp. Inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia kalau dikejar tanpa kawalan memang dilaknat, memang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saja jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak ada keberkatan. Ada kawan saya tuan-tuan, barulah hampir 2 tahun beli kereta. 2 tahun lebih, tak sampai 3 tahun dia beli kereta Proton X70. Sedap kereta tu tuan-tuan, antara jenama Proton yang terbaik. Tak sampai 3 tahun tengok dah tua kereta lain dah. Dia tanya, mana pergi X70? Jual lah. Dah habis bayar ke? Tak habis. Hutang berapa tahun? Hutang 9 tahun. Dia ambil Mitsubishi, dia kata berkenan dia baru, dia kata. Habis tu jual. Lepas tu jual tuan-tuan, harga kereta kat Malaysia ni second hand murah lah. Nak top up tu kadang-kadang pun tak cukup. Nak top up, nak bayar dekat bank tu tak cukup. Lepas tu buat hutang baru lagi 9 tahun lagi. Kata apalah kerja buat macam ni, kita pelik orang macam ni. Itu hak dia lah, itu hak dia lah. Nak tambah beban ke tak nak tambah beban. Tetapi kadang-kadang kalau kita tengok, bila duk kejarkan dunia ni, kita mata kita ditutupi dengan keindahan dunia. Kereta tu yang bagus, X70 bagus tu, bawa sedap betul tuan-tuan, jalan jauh sedap betul. Tapi duk kejar benda lain, kita dikaburi dengan nikmat dunia yang kononnya lebih baik. Sedangkan kereta tu boleh je bertahan. Ada orang pakai kereta sampai 15 tahun tak tukar-tukar. Betul tak? Kan? Jadi kalau dah habis hutang nak tukar kereta baru, itu lainlah cerita, betul tak? Tapi ini contohnya lah, contoh kita kata bukan salah. Tapi kalau orang kaya, dia banyak duit, tukar-tukar kereta tu bagi dia tidak membebankan dia. Itu mungkin kita boleh consider satu benda yang tidak yalah, itu pun dalam erti kata kita perlu kawal nafsu kita, perlu kita lihat kedudukan mana yang penting, mana yang perlu, tidak sampai ke tahap yang tak bagus. Itu benda yang tidak digalakkan seperti pembaziran dan seumpamanya tuan-tuan. Dan Nabi SAW sebut dunia ini laknat dan isi kandungannya illa zikrullah, melainkan zikrullah. Zikrullah maksudnya perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah, iaitu ibadah. Apa saja zikrullah ni, bukan zikir sahaja, bukan zikir subhanallah 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 sahaja, tetapi apa saja ibadah itu dinamakan zikrullah. Salat zikrullah,
fas'au ila dzikrillah. Ya, idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Maksudnya apabila kamu dipanggil dalam Al-Quran untuk solat Jumaat, fas'au ila dzikrillah, pergi solat Jumaat, zikrullah. Solat Jumaat dalam Al-Quran dipanggil zikrullah. Solat biasa pun zikrullah, solat sunat pun zikrullah. Apa saja ibadah namanya zikrullah, sebab ibadah memang membawa kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran sebaik-baik zikrullah. Wa ma walah, Nabi kata, dan apa yang menjurus kepada zikrullah, iaitu apa-apa saja urusan dunia yang membawa kepada zikrullah. Di dunia. Jadi urusan dunia ni Nabi kata kalau nak elak daripada jauh daripada rahmat Allah, kita bawa dunia tu kepada zikrullah. Bawa dunia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nak bawa kereta, ingat zikrullah. Nak makan, zikrullah. Niat kerana Allah, niat kerana nak beribadah. Bawa kereta, niat kerana Allah. Pergi jalan-jalan, niat apa? Nak pergi ziarah kawan, nak ziarah saudara. Itu apa, menyambung tali silaturahim. Apa-apa saja duniawi yang dikaitkan dengan zikrullah, itu dekat dengan rahmat Allah ataupun tidak dikira sebagai jauh daripada rahmat Allah. Wa alimun, Nabi kata, dan juga orang yang alim, ulama lah, ulama yang menaburkan ilmu, ya, berbakti kepada agama, memberi pencerahan kepada masyarakat. Ya, alim di sini maksudnya ulama lah. Ya, ulama ni ulama. Ya. Tapi ustaz bukan ulama. Tak semestinya ustaz itu ulama. Ada ustaz ulama, tapi ada juga ustaz yang bukan ulama. Ya. Wa muta'allimun, dan orang yang belajar. Macam tuan-tuan ni insya-Allah yang luangkan masa untuk menuntut ilmu. Tiap-tiap hari kuliah subuh ada, alhamdulillah, dia duduk, dia dengar. Kuliah maghrib dia dengar, kuliah duha pun dia datang, sibukkan dengan majlis ilmu. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, golongan yang beruntung, digerakkan hatinya untuk menjadi muta'allim, orang yang belajar ilmu agama, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini Nabi kata tidak termasuk dalam laknat Allah, iaitu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah, kita dikurniakan istiqamah, dikurniakan hidayah untuk terus kita dekat kepada Allah, untuk kita terus dekat dengan zikrullah, supaya kita menjadikan dunia kita dan kehidupan harian kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan urusan dunia kita membawa kepada zikrullah, dekat kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekadar mukadimah sedikit yang kita bincangkan pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab hadis 40. Kita masuk pada bab zakat fitrah, iaitu hadis yang ke-13 kita masuk pada hari ini tuan-tuan. Kalau pada hadis yang ke-12 kita bincangkan hadis-hadis berkaitan dengan zakat, bab berkaitan dengan zakat. Antaranya hadis menceritakan tentang nisab harta, apapun nisab emas dan perak. Kita dah ceritakan yang mana disebutkan dalam hadis, iaitu 5 uqiyah ataupun 5 ausuk. Dia ada kiraan nisab emas lain, perak pun lain. Kalau emas 85 gram atau mencapai tahap nisab kiraan seperti itu, maka wajib kita bayar zakat. Manakala perak 5 uqiyah ataupun auqiyah, lebih kurang dalam 500 gram perak, maka dia wajib keluarkan zakat. Sama ada kita simpan emas dan perak secara fizikal, iaitu betul-betul asli punya emas dan perak, kita wajib keluarkan zakat, dan ataupun yang mana disebutkan sebagai harga yang setanding dengan emas dan perak, ghalibul athman, dalam istilah fiqh disebut. Ghalibul athman maksudnya apa? Iaitu barangan ataupun benda yang harganya nilainya sama seperti emas dan perak, iaitu wang lah, duit shilling, ya. Termasuk juga duit fiat, duit kertas pun termasuk. Sebab apa? Dia punya nilainya sama emas dan perak.
Emas naik, harga duit pun naik. Emas turun, harga duit pun jatuh, diikut harga. Sama juga kalau kita kata zaman sekarang ni mata wang digital, kripto dan seumpamanya pun sama juga, ada nilaian seperti emas dan perak. Boleh berjual beli, boleh beli hartanah, boleh beli aset, maka peranannya sama seperti emas dan perak. Ghalibul athman, walaupun fizikalnya bukan emas dan perak, tetapi dia punya secara adatnya ataupun penggunaan dunia sekarang ini bahawa nilainya sama seperti emas dan perak. Maka kalau kita buat simpanan selama 1 haul, cukup setahun, cukup nisab ataupun lebih, maka wajib keluar zakat 1/40 ataupun 2.5%. Juga kita dah bincangkan tentang hadis keperluan zakat yang memenuhi haul, mesti memenuhi haul, kecuali tak apa, nampak juga kan. Nampak juga kalau bawa ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 haul. 1 haul ni maksudnya cukup setahun, dan emas dan perak cukup haul. Apa lagi yang cukup haul, iaitu zakat perniagaan. Itu cukup haul. Tapi kalau zakat pertanian tidak cukup haul pun tak apa, dia cukup nisab cukup. Kalau kita duk tanam padi, cukup dengan timbangannya. Berapa timbangannya, tak perlu tunggu setahun, wajib keluarkan zakat. 1/10 ataupun 1/20. Sama juga dengan zakat ternakan. Zakat ternakan pun dia tak perlu pada haul. Maksudnya apa, yang mana kalau kita lihat mencapai bilangan tertentu. Contoh, dia ternak kambing. Ternak kambing cukup 40 ekor, kena keluar seekor kambing. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah bincangkan, kita tak nak ulang balik panjang-panjang. Kita masuk kepada bab yang baru, bab zakat fitrah. Bab zakat fitrah ni insya-Allah kita bahaskan hadis yang ke-13 dalam bab ini tuan-tuan, dan insya-Allah seperti biasa selepas kita bincangkan hadis ni, ada beberapa hadis tambahan yang saya masukkan untuk maklumat tambahan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. An Abi Ammar qala sa'alna Qais bin Sa'ad qala sadaqatil fitri faqala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha qabla an tanzila az-zakatu falamma nazalat az-zakatu lam ya'murna wa lam yanhana wa kunna naf'aluhu wa sa'alnahu an sawmi Ashura faqala amarna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yanzila Ramadan falamma nazala Ramadan lam ya'murna bihi wa lam yanhana wa nahnu naf'aluhu. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah duna dzikri sawmi Ashura. Rawahu an-Nasa'i. Baik, Abu Ammar rahimahullahu taala berkata, aku bertanya Qais bin Sa'ad tentang zakat fitrah. Lalu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami membayar zakat fitrah sebelum turun perintah zakat. Apabila perintah pengeluaran zakat diturunkan, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kami untuk menunaikannya dan tidak menyuruh kami untuk membayarnya, dan kami tetap membayarnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Baik, hadis ini tuan-tuan, apabila kita sebut tentang zakat fitrah, ini kaitannya hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Disebut dalam hadis ini, dia kata bahawa zakat fitrah itu diperintahkan oleh Nabi SAW sebelum turunnya zakat. Sebelum turun zakat fitrah, sebelum turunnya zakat, zakat harta, zakat tanaman, zakat perniagaan, begitu juga zakat tanaman. Jadi sebelum turun zakat tu, Nabi memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah apa? Zakat dibayar pada hari raya ataupun pada musim raya, ataupun dalam istilah hadis yang lain Nabi panggil sebagai zakat Ramadan. Dalam istilah ada hadis zakat fitrah dinamakan zakat Ramadan. Sebab itu Imam Syafi'i kata zakat fitrah boleh bayar pada bulan Ramadan, sebab ada hadis Nabi sebut zakat Ramadan. Dan ada juga amalan beberapa orang sahabat dia bayar zakat fitrah ketika bulan Ramadan. Ada orang tanya saya, Ustaz, Nabi pernah ke bayar zakat fitrah
sebelum bulan Ramadan ataupun ketika bulan Ramadan. Sebelum Ramadan tak ada lah tuan-tuan. Ya, ni ada orang duk tanya lah, betul ke Ustaz Nabi bayar zakat bulan Ramadan? Nabi pernah ke bayar zakat fitrah bulan Ramadan? Saya kata yang saya baca hadis ni tak pernah lagi dengar Nabi SAW bayar zakat ketika bulan Ramadan, iaitu zakat fitrah. Nabi bayar pada raya pertama selepas terbit fajar sebelum solat hari raya. Lepas tu dia tanya, habis tu kenapa kita bayar zakat ketika Ramadan awal-awal pula? Yalah, saya kata kalau bayar sebelum solat tu jadi jam. Kalau semua duk pakat duk bayar, katakanlah satu TTDI duk beratur sebelum raya tu, sebelum solat raya dia nak bayar zakat fitrah, memang jam lah. Memang jam sungguh. Dia kata kenapa kita tak bayar ikut Nabi bayar? Dia kata kenapa kita nak bayar bulan Ramadan? Sah ke? Saya kata sah. Imam Syafi'i kata sah kalau kita bayar pada bulan Ramadan. Dia kata apa dalilnya? Dalilnya ada hadis disebut zakat fitrah zakat Ramadan. Ada hadis sebut sebagai zakat Ramadan. Kalau dinamakan oleh Nabi sebagai zakat Ramadan, maka bolehlah bayar zakat fitrah pada bulan Ramadan sebab namanya bulan Ramadan. Ya. Dan lagi satu dalil zakat fitrah boleh dibayar pada bulan Ramadan sebab ada amalan beberapa orang sahabat Nabi. Antaranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Jadi amalan sahabat ini boleh kita jadikan sebagai indikator bahawa boleh bayar zakat fitrah ketika bulan Ramadan sebab sahabat Nabi lebih faham tentang hadis Nabi. Sahabat Nabi lebih faham tentang syariat sebab mereka hidup bersama dengan Nabi dan mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, takkan Ibnu Umar buat bid'ah pula. Jadi tak semestinya apa yang Nabi tak pernah lakukan bid'ah, tak boleh dilakukan. Jadi ulama kata boleh bayar bulan Ramadan. Ada dalilnya sudah tentu. Ada wijhatun nazar, ada wajud dalalah, ada dimensi pendalilannya. Cuma kita kena belajarlah kalau kita nak tahu. Wallahu alam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum zakat wajib, zakat harta, zakat-zakat yang besar diturunkan, zakat fitrah memang sudah ada. Apabila perintah pengeluaran zakat diturunkan, apabila zakat, ya, wa aqimus salata wa atuz zakah, datang perintah Allah tunaikan zakat, cukup haul, cukup nisab bayar zakat. Zakat ternakan, kalau ada 10 ekor lembu keluarkan seekor anak kambing. Kalau 20 ekor berapa dia keluarkan? Contoh, siapa sempat emas dan perak, emas 85 gram wajib bayar zakat 1/40 ataupun 2.5%. Sebelum tu zakat fitrah sudah ada. Baik, apabila hukum zakat yang besar itu zakat yang rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, 5 rukun Islam itu diturunkan, baginda tidak memerintahkan kami menunaikannya. Maksudnya Nabi tidak memerintahkan kami untuk menunaikannya, dan saya tertinggal terjemahan dia, dan tidak melarang kami untuk menunaikannya. Maksudnya Nabi tak larang dan Nabi tak suruh. Ya. Dan maksudnya tidak menyuruh kami tidak membayarnya. Maksudnya Nabi tak suruh dan Nabi tak larang. Apabila turunnya zakat, Nabi SAW tak larang para sahabat untuk tunaikan zakat dan tidak suruh untuk tunaikan zakat. Dan kami tetap menunaikannya, Maksudnya kami tetap buat walaupun Nabi tak suruh, walaupun Nabi tak perintahkan dan Nabi tak larang, kami tetap melakukannya. Maksudnya apa? Mereka lakukan. Baik. Hadis ni adakah menunjukkan bahawa Nabi tak suruh, Nabi tak larang? Adakah zakat fitrah itu tak wajib? Tidak. Maksudnya Nabi tak suruh, Nabi tak larang, hukum bayar zakat itu tetap kekal. Selagi mana tak ada hadis yang Nabi kata okey stop, zakat dah keluar, tak payah lagi bayar zakat fitrah. Ini untuk kita kasih faham tentang maksud hadis ini, bahawa turunnya zakat sama sekali dia tidak menghalang ataupun dia tidak memansuhkan hukum zakat. Sebab apa? Selagi mana tidak ada pemansuhan yang diturunkan oleh Nabi SAW, selagi itulah zakat itu diwajibkan.
Jadi konteks zakat fitrah ni tuan-tuan, walaupun sebelum zakat difardukan ke atas kita, kepada para sahabat ketika itu zakat fitrah dah ada. Tapi kenapa diteruskan sedangkan Nabi tak perintah dan Nabi tak halang? Maksudnya apa? Para sahabat tetap lakukan, tetap menunaikan zakat. Pasal apa? Sebab tidak ada larangan Nabi. Tak ada pun hadis Nabi kata okey, lepas ni zakat yang besar dah turun, zakat fitrah sudah dimansuhkan. Tidak. Maksudnya selagi mana tidak ada pemansuhan dari segi sudut hukum, maka hukum itu tetap kekal sampai bila. Ya, macam contoh ibadah-ibadah yang kita buat pada hari ini, ya, kenapa diteruskan? Nabi dah wafat tetap diteruskan. Sebab apa? Sebab tidak ada pemansuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak hukum hakam yang sudah dimansuhkan. Ya, hukum arak, hukum riba, macam-macam lagi. Ya, ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bagaimana ketika solat pada permulaan Islam, para sahabat solat boleh bercakap. Bayangkan dalam hadis Bukhari Muslim, ketika solat Allahu Akbar, sahabat boleh bercakap. Kemudian dimansuhkan hukum itu, dipadamkan hukum itu, tak boleh dipakai. Lepas ni waqumu lillahi qanitin. Solat dalam keadaan kamu tenang, dalam kamu taat, jangan bercakap. Ya, bayangkan tengah semayang boleh bercakap Allahu Akbar, member datang, Assalamualaikum, bercakap. Hari ni tengah semayang boleh bercakap. Ya, tapi orang tanya kenapa pada permulaan Islam boleh bercakap? Sebab Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat iaitu secara berperingkat. Jadi kalaulah solat itu diperketatkan dan diperberatkan, mungkin akan menyusahkan orang Arab ketika itu. Ya, sebab kalau adat mereka dulu beribadah, mereka bercakap-cakap. Ya, mereka sembah berhala, mereka bercakap. Ya, kalau mereka tawaf style jahiliah tu, mereka bercakap, bersiul. Ya, tiba-tiba suruh solat 5 waktu, jangan bercakap. Dia macam kejutan budaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak mengestablishkan ibadah itu secara perlahan. Jadi apabila sahabat sudah mula faham, maka turunlah hukum jangan lagi bercakap ketika solat. Jadi ada dalil. Dulu ibadah macam ni boleh, kemudian datang hadis lain memansuhkan. Berkaitan dengan zakat fitrah ini, para sahabat kata walaupun Nabi tak suruh, Nabi tak larang, kami tetap melaksanakan zakat fitrah. Dalam erti kata tafsiran yang lain, sebab tidak ada pemansuhan daripada Nabi. Dan Nabi tak kata dah tak ada lagi dah. Maksudnya selagi mana Nabi tak kata zakat fitrah itu tak dimansuhkan, maka hukum wajib tu kekal sampai bila-bila. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang kewajipan untuk kita membayar zakat fitrah. Wajib bayar zakat fitrah. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, ya, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri min al-muslimina, muttafaqun alaih. Baik, Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 gantang, iaitu sa' korma atau 1 gantang gandum ke atas umat muslim, sama ada hamba sahaya maupun merdeka, lelaki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk solat, iaitu solat hari raya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ni hadis tambahan daripada perbincangan kita pada hari ini. Ni kalau kita kata tadi tidak ada pemansuhan daripada Nabi, maksudnya zakat fitrah terus berkewajipan berjalan sampai sekarang ini. Ini satu lagi hadis yang menunjukkan bahawa zakat fitrah berterusan menjadi wajib. Ya, dikatakan, disebutkan dalam hadis bahawa Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 gantang. 1 gantang tu, itu 1 gantang yang kita bayar beras yang grade B tu RM7.5, RM7. Yang kita itu harga 1 gantang lah tuan-tuan. Harga satu gantang beras kita bayar tu, digantikan dengan duit.
Ya, nanti kita bincangkan tuan-tuan. Zaman Nabi bayar makanan, tapi zaman sekarang kita pakai duit. Baik, satu kantang korma dan satu kantang gandum ke atas umat Islam, iaitu Nabi bayar zakat dengan makanan ruji tempatan ketika itu. Jadi sa' korma atau iaitu satu kantang korma, sebab korma ini makanan ruji masyarakat Arab, makanan mereka hari-hari. Ya, mereka makan dengan roti, makan pagi, makan petang, macam kita makan nasi lah tuan-tuan. Satu gantang gandum, mereka bukan macam kita beras, mereka makan roti, makan gandum, makan tepung bali dan seumpamanya. Jadi itu yang dinamakan sebagai makanan ruji yang dijadikan sebagai kewajipan untuk bayar zakat. Kalau selain daripada makanan ruji, itu tidak dikira sebagai zakat. Ya, kalau kata orang Arab bayar korma, ustaz kita nak kena bayar zakat musangking ke? Zakat musangking tu satu gantang musangking, tak ada lah kan, sebab musangking tu bukan makanan ruji, rambutan ke bukan. Jadi makanan ruji ni, makanan asasi dekat Malaysia ni apa? Satu je lah, beras. Nak kata tepung pun tak adalah kita makan hari-hari, tak, bukan macam Mak Saleh ataupun Arab. Ya, baik, ke atas umat Islam, iaitu bayar zakat fitrah satu gantang yang disebutkan makanan ruji ke atas umat Islam yang fakir miskin. Yang fakir miskin. Dan zakat fitrah ni kita kata kepada asnaf fakir miskin sahaja. Dia bukan seperti zakat besar tu. Zakat besar tu ada 8 asnaf. Tapi untuk zakat fitrah memang Nabi SAW hanya berikan kepada fakir miskin sebelum solat hari raya. Sama ada hamba sahaya mahupun merdeka. Ya, sama ada hamba sahaya. Hamba sahaya ni tak ada lagi lah zaman sekarang, tapi zaman dulu ada. Tapi hamba sahaya ni siapa yang bayar kan? Wali dia, tuan ni yang bayar. Maupun merdeka. Merdeka ni bukan hamba yang bebas macam kita ni tuan-tuan, kena bayar zakat. Kalau hamba, siapa yang bayar zakat? Tuan dia kena bayar zakat. Baik, lelaki maupun perempuan. Sebab itu semua kena bayar tuan-tuan. Dan kecil mahupun dewasa, hatta bayi sekalipun. Hatta bayi sekalipun wajib dibayar zakat fitrah. Siapa yang bayar zakat fitrah? Bapa dia lah, wali dia. Kalau tak ada bapa dia, datuk dia yang bayar. Ya. Baik, baginda SAW memerintahkan dilaksanakan, maksudnya zakat fitrah itu dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk solat hari raya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini berkait rapat dengan waktu bila kita sesuai untuk bayar zakat fitrah. Baik, para ulama bersepakat bahawa zakat fitrah wajib dibayar sebelum solat hari raya. Cuma ulama berselisih pendapat bila start bayar zakat fitrah. Kalau mazhab kita, start masuk Ramadan, diisytiharkan, okey besok Ramadan ataupun masuknya 1 Ramadan, maka dah boleh start dah bayar. Ya, amil dah start duduk kat tepi tu dah. Kalau besok 1 Ramadan tu dah start tunggu dah bayar zakat. Okey, untuk bayar zakat fitrah. Baik, jadi dalam erti kata, dalam ilmu fiqh, hukum-hukum keluarkan zakat fitrah ni ada beberapa pembahagian waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kita ambil dalam perspektif mazhab Syafi'i. Baik, pertama, waktu wajib. Waktu yang wajib dibayar, maksudnya sampai ke waktu ini dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Kalau dia belum bayar lagi, katakanlah dia belum bayar pada bulan Ramadan, masuk waktu ini maka dia wajib bayar zakat fitrah. Yang maksud waktu wajib itu melepasi sedikit daripada hari Ramadan, iaitu penghujungnya, dan sedikit hari permulaan Syawal. Maksudnya orang yang sempat melalui Ramadan dan sempat melalui Syawal, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Sebagai contoh, saya nak bagi je penjelasan. Ya, kalau katakanlah seorang wanita tu dia melahirkan anak pada 1 Syawal, maksudnya waktu maghrib tu, bila lepas solat maghrib kita dengar isytihar pemegang mohor besar diraja, dia kata okey besok hari raya. Lepas isytihar tu, seorang wanita tu ataupun isteri dia lahir waktu maghrib pada 1 Syawal. Jadi anak dia lahir tu, bapa dia tanya, ustaz, anak saya ni nak kena bayar zakat fitrah ke tidak? Sebab dia lahir pada Syawal, belum solat raya lagi.
Jadi saya ni nak kena bayar zakat dekat amil ke tidak atas untuk anak saya ni? Jawapannya tidak wajib. Sebab apa? Bayi yang lahir ini tak sempat hidup ataupun tidak sempat merasai Ramadan. Dia syaratnya kena merasai Ramadan. Katakanlah isteri dia lahir pada, katakanlah waktu lepas asar ke ataupun pukul 6 petang. Buka 7.30 lah katakan. Isteri dia lahir pukul 6 petang, masih Ramadan lagi dan anak dia pun melalui 1 Syawal. Orang macam ni wajib kita bayar zakat fitrah sebab dia merasai sedikit Ramadan. Dan dia hidup pada 1 Syawal. Jadi senarionya bersamaan juga kalau kita kata kalau hamba Allah ni hidup, dia puasa bulan Ramadan, masuk saja maghrib, Allahu Akbar, Allah sayangkan dia meninggal dunia, tuan-tuan. Tak sempat nak raya besoknya. Dan kebetulan dia tak bayar zakat fitrah lagi, tuan-tuan. Jadi macam mana, adakah dia ini berkewajipan bayar zakat fitrah? Dia nak bayar zakat fitrah macam mana? Dia dah meninggal dunia. Jadi pewarisnya nak kena bayar zakat fitrah tak? Jadi pewaris wajib bayar zakat fitrah kalau dia ada tinggalkan harta peninggalan. Sebab kenapa? Sebab dia hidup pada bulan Ramadan, dia sempat merasai bulan Syawal walaupun sedikit. Walaupun tak sempat raya, walaupun kata maghrib Allahu Akbar habis azan, dia pun Allah sayangkan dia meninggal dunia. Tak sempat bayar zakat fitrah. Sebab niat dia nak bayar besok pagi sebelum raya, tetapi Allah sayangkan dia, Allah cabut nyawa dia. Adakah dia itu wajib bayar zakat fitrah? Wajib zakat fitrah. Maksudnya kalau dia ada tinggalkan harta faraid ataupun harta warisan, maka wali wajib ambil daripada harta itu, bayar zakat fitrah. Jadi ini senario yang kita kata waktu wajib untuk bayar zakat fitrah. Dan sama juga kalau bayi itu lahir pada 30 Ramadan, masuk saja waktu maghrib 1 Syawal, bayi itu meninggal dunia. Wajib bayar zakat fitrah tak? Wali dia wajib bayar zakat fitrah walaupun dia sudah meninggal dunia. Sebab apa? Dia sempat merasai 2 musim Ramadan dan musim Syawal. Ini yang dikatakan waktu wajib. Baik. Jadi waktu yang wajib itu, tuan-tuan, apabila dia sudah melepasi ataupun sempat merasai 1 Ramadan ataupun dia merasai juga 1 Syawal, maka dia diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada khilaf, ada khilaf. Saya pernah sebutkan sebelum ini khilaf antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Jadi orang kata bila kita wajib nak bayar zakat? Ustaz, kita nak bayar zakat wajib bila? Ataupun kita nak bayar zakat dekat mana? Kita nak bayar zakat dekat Kuala Lumpur ke kita bayar kat Selangor? Atau tanya, kita nak bayar zakat tempat kita bekerja ke ataupun kita nak bayar zakat tempat kita tinggal? Macam saya ni duduk dekat Selangor tetapi bertugas dekat wilayah Persekutuan Putrajaya, tuan-tuan. Jadi saya nak bayar kat mana? Nak bayar dekat Selangor ke nak bayar dekat wilayah? Jadi ulama mazhab Syafi'i bersepakat. Ulama mazhab Syafi'i kata kita bayar zakat tempat di mana kita berhari raya. Kalau kita berhari raya dekat KL lah kita bayar zakat. Ataupun dia orang KL, dia nak beraya dekat Kuala Terengganu. Sebab kenapa dia kena bayar kat Kuala Terengganu? Sebab dia berada pada waktu yang diwajibkan bayar zakat fitrah. Habis tak, kalau bayar 1 Syawal, 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, itu waktu boleh, waktu diharuskan. Boleh diharuskan kalau kita nak bayar awal. Tetapi apabila kita berada di tempat yang mana tibanya waktu wajib bayar zakat fitrah, di situ kita kena bayar zakat fitrah. Sebab itu kata Imam Ibnu Hajar, dia kata sesiapa yang dah bayar zakat fitrah kemudian dia berada pada waktu wajib bayar zakat fitrah itu pada malam raya di tempat lain, dia kena bayar lagi zakat fitrah. Itu pandangan Ibnu Hajar. Katakanlah sebagai contoh, dia dah bayar zakat fitrah pada 15 Ramadan dekat TTDI. Pada malam raya dia berada dekat Ipoh, Perak. Kata Imam Ibnu Hajar, dia wajib bayar zakat sekali lagi dekat Ipoh, Perak. Sebab ketika malam raya tu sudah tiba waktu wajib bayar zakat, dia wajib bayar zakat dekat tempat mana yang dia berhari raya.
Tapi kalau dibayar awal, contohnya lah kata okey, raya tahun ni nak pergi Ipoh, 15 Ramadan dia bayar dekat Ipoh, online ke, dia kirim dekat kawan ke, kirim kat adiknya, ya. Kata Imam Ibn Hajar, macam ni tak perlu bayar lagi dah, sebab dia dah bayar untuk dekat sana. Tempat itu menggantikan zakat fitrah pada waktu kewajipan sampai sebelumnya lagi. Kalau macam tu Ustaz, habis tu zakat fitrah saya selama ni macam mana? Ya, saya raya dekat Kelantan, tapi tiap-tiap tahun bayar dekat TTDI. Ya, saya raya dekat Kok Diang, tapi bayar dekat Selangor, macam mana? Ya, sebab tu saya kata ada perbezaan pandangan. Dalam mazhab Syafi'i juga, saya tak keluar mazhab. Kata Imam Ramli, kalau seseorang itu nanti dia beraya pada satu malam raya itu di tempat yang wajib, ya, keluar zakat itu, tapi dia dah bayar awal-awal, maka dia tak perlu bayar kali kedua. Itu kata pandangan Imam Ramli. Lega lah tuan-tuan. Ya, jadi ada khilaf macam ni, kita tidak mau memberatkan masyarakat. Dari segi sudut ini ada perbezaan pandangan. Kalau ikut Imam Ibn Hajar, dia ada agak ketat sikit. So kita wajib bayar zakat di mana kita berhari raya. Sebab berhari raya itulah bermulanya wajib bayar zakat. Itu kata Imam Ibn Hajar. Walaupun kita dah bayar tempat lain, tapi di mana kita berada, sebab itu dah bermulanya wajib bayar zakat, kita kena bayar lagi, tunaikan zakat itu di tempat kita berhari raya. Itu pandangan Ibn Hajar. Tapi ada keringanan. Jangan risau tuan-tuan. Imam Ramli rahimahullah ta'ala, juga ulama mazhab Syafi'i mengatakan tak perlu nak ulang balik, tapi lebih afdal. Lebih afdal. Tapi kalau tak nak bayar juga, tempat yang kedua tu yang wajib zakat tu tidak jatuh haram, dan zakat kita tetap sah di sisi Imam Ramli. So tak ada isu lah. Selama ni saya bayar kat TTDI tapi raya kat Ipoh. Saya bayar kat TTDI, raya dekat Al-Ustaz. Saya bayar dekat TTDI, malam raya dekat Johor Bahru. Tak ada isu lah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kategori juga bayar zakat ada banyak waktu fadilat, waktu afdal, waktu yang paling bagus untuk kita bayar zakat, iaitu pada 1 Syawal. Ya, 1 Syawal selepas terbit matahari dan sebelum solat hari raya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, itu kita kata Nabi bayar zakat fitrah bila? Selepas terbit matahari. Inilah. Dah terbit matahari ni. Selepas terbit matahari, Nabi bawa segantang kurma ke apa ke? Ya, Nabi bayar untuk Nabi dan isteri-isteri Nabi. Katakanlah Nabi bawa 10 gantang. 1 untuk Nabi dan 9 untuk isteri-isteri Nabi. Masa Nabi bawa. Okey, Nabi waktu tu Nabi bawa, Nabi bagi pada fakir miskin dekat sekitar Madinah. Yang Nabi jumpa ketika itu. Kemudian selepas itu Nabi pergi ke masjid untuk solat hari raya. Sebab itulah bila kita sebut tentang waktu fadilat ni, memanglah ramai yang nak kejar kan. Tak salah lah tuan-tuan, ya. Saya dulu pernah jadi amil juga, ya. Tapi bila time Ramadan tu datang sikit-sikit, ya. Tapi bila sebelum nak raya, sebelum nak solat raya tu beratur panjang, ya. Kata okey nak tutup dah 8.30 ni, kata tolong cik tu. Ya, itu kita terima saja. Catat nama, tak sempat nak doa lagi dah. Ambil. Catat nama, tulis nama, bayar, catat nama. Tak ada masa. Lepas tu bila dah as-salatul jami'ah, minta tolong. Tak ada nak tolong lah, kita nak solat dah. Macam mana? Siapa suruh lambat? Kan? Saya tak lambat, saya dah beratur panjang dah. Bayarlah sebelum tu kan. Ya, betul, tak salah nak bayar. Kalau nak dapatkan waktu fadilat, waktu sunnah itu betul boleh. Tapi takut memudaratkan diri kita, tak sempat nak bayar tuan-tuan, ya. Baik. Ketiga, waktu harus. Waktu harus itu awal Ramadan sampai 30 Ramadan. Itu waktu yang harus. Maksudnya sah kalau kita bayar pada awal waktu Ramadan. Baik. Kalau kita kata selepas solat hari raya boleh bayar tak? Dia ada waktu makruh dan ada waktu haram. Ya. Waktu makruh apa? Melewatkan bayaran setelah solat hari raya. Ini makruh. Tapi tetap kena bayar juga. Tetap kena bayar. Tapi hukumnya makruh, tak ada pahala. Sebab tu, ya, saya katakan lagi, kalau nak bayar selepas terbit matahari sebelum solat hari raya, boleh. Tak salah. Tak apa Ustaz, saya nak pilih yang sudah. Silakan, no problem. Tapi risiko tuan-tuan. Risiko, beratur panjang. Kalau kat sini saya tak tahulah, tapi kalau tempat saya Ampang, sebelah tu masjid Pandan Dalam kampung,
bukan kampung sangat lah pun. Dia macam-macam orang, ada orang Indonesia, ada Bangladesh, ada. Bila kita tengok tu sebelum solat raya tu panjang beratur. Yang ramai apa? Bangladesh dan Indonesia. Dia orang memang kerja waktu afdaliyah tu beratur panjang. Ya. Amil yang diorang tu pun tak cukup dah. Nak tambah lagi dia tak ada tauliah untuk kutip zakat kan. Cuma panggillah Bilal tolong kutip dan sebagainya, tulis nama. Jadi boleh nak kerja waktu fadilat tetapi berisiko. Berisiko pasal apa? Bila saya tengok bila Bilal kata as-salatu jami'ah. Okey. Bilal tutup lah. Buat habis apa? Amil tutup. Tak kutip lagi. Nak solat dah. Dia kata tolong cik, tak boleh saya nak solat dah. Ya, habis tu lepas solat kena bayar tak? Tetap kena bayar. Wajib bayar juga, tapi makruh. Kenapa makruh? Kata sebab sengaja melengah-lengahkan. Kita ada waktu yang panjang, Ramadan sampai masuk 1 Syawal, tapi kita duk lengah-lengah, ataupun kita nak bayar pada 1 Syawal pun kita tunggu pun lambat. Memang jadi hukum makruh lah. So hukum makruh macam mana? Memang hukumnya tidak menjadi masalah. Dia dikira tetap juga menunaikan kewajipan zakat fitrah itu, tapi hukumnya makruh. Fadilatnya tak ada. Ya. Baik. Waktu haram ni waktu yang sengaja dia melewatkan bayar zakat fitrah, iaitu selepas raya pertama. Melepasi hari raya pertama. Maksudnya dia tak bayar zakat fitrah. Dah masuk raya kedua, dia tak bayar zakat fitrah juga. Hukumnya macam mana? Tetap kena bayar, namanya qada. Yang kata haram, yang kata berdosa apa? Dia sengaja menangguhkan zakat fitrah. Ini yang disebutkan sebagai haram, berdosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu. Waktu wajib, waktu fadilat, dan keempat yang terakhir, yang kelima, waktu harus. Waktu harus iaitu waktu yang kalau bayar sah. Iaitu pada awal Ramadan ataupun sepanjang pada bulan Ramadan. So ada 5 tuan-tuan: waktu wajib, waktu fadilat, waktu haram, waktu makruh, dan waktu harus. Kelima-limanya ada. Ya. Tapi yang biasa kita jaga ni tuan-tuan 2 lah. Waktu harus dan waktu sunat, dan 3. Waktu harus, waktu sunat, dan waktu wajib. Itu kita jagalah, tak ada masalah kan. Jangan kita terjebak dengan 2 ni, waktu makruh dan waktu haram. Jadi untuk lebih selamat, kita bayar awal-awal, iaitu bayar pada Ramadan. Kecuali kalau di tempat kampung-kampung. Kalau macam saya dengar tu dekat Jelebu ke dekat Negeri Sembilan ke, masjid tak ramai berjemaah, kata okey ustaz, kami dekat kampung ni sebelum nak solat raya tu tak ramai lagi beratur, sempat tak apalah kan. Yang penting bayarlah tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, daripada hadis ini tuan-tuan yang disebutkan bahawa zakat fitrah wajib ke atas muslim yang merdeka. Yang merdeka maksudnya wajib ke atas orang muslim yang merdeka yang memiliki makanan rujinya. Maksudnya dia ada harta dan ada makanan ruji. Maksudnya orang muslim yang merdeka wajib bayar zakat fitrah untuk dirinya dan untuk di bawah tanggungannya. Untuk yang berada di bawah tanggungannya. Macam contoh, orang perempuan wajib bayar zakat tak? Dia wajib bayar zakat. Tapi bukan dia yang bayar zakat. Siapa? Suami dia yang bayar. Ya, kalau kanak-kanak yang belum akil balik, wajib tak dia bayar zakat fitrah? Dia wajib bayar zakat fitrah. Siapa bayar? Bapak dia bayar, wali dia bayar. Kalau tak ada bapak dia, datuk dia yang bayar. Itu hukum dia lah. Kalau hamba wajib tak zakat fitrah? Wajib zakat fitrah. Jadi siapa yang wajib bayar? Tuan dia yang wajib bayar zakat fitrah. Sama ada lelaki ataupun perempuan, kanak-kanak ataupun dewasa, merdeka ataupun hamba sahaya. Jadi sebab itulah sesiapa saja di bawah tanggungan kita wajib untuk kita bayar zakat. Macam mana kita kata orang itu wajib kita bayar zakat? Mereka yang wajib kita bagi nafkah kepada dia. Ini wajib kita bayar zakat. Dan orang yang bukan berada di bawah tanggungan kita ataupun bukan di bawah nafkah kita, maka kita tak wajib bayar zakat fitrah dengannya. Jadi pengajaran daripada hadis ini tuan-tuan, kita nampak, kita lihat di bawah tanggungan kita bukan anak dan isteri kita, tetapi boleh jadi mak bapak kita. Ada orang mak bapak dia tak ada pendapatan, selepas umur 60 tahun tak ada pencen, tak ada EPF dan sebagainya.
Jadi kalau mak bapak tu miskin, tak mampu nak meneruskan hidup dengan keperluan asasi, siapa yang wajib tanggung? Yang wajib tanggung adalah anak dia. Tapi kalau anak dia miskin macam mana? Siapa wajib ganti? Siapa yang wajib tanggung? Baitul mal lah, zakat. Ya. Jadi contoh, saya tanggung anak dan isteri saya, dan saya juga tanggung mak bapak saya yang tidak berkemampuan. Maka mak bapak yang bawah tanggungan saya pun saya wajib bayar zakat fitrah. Dan satu lagi, zakat fitrah ni tuan-tuan, kalau kita bayar sesiapa di bawah tanggungan kita, kita tak wajib minta izin. Kita bayar terus saja, tak payah minta izin. Tapi kalau kita nak bayar zakat fitrah untuk orang yang bukan di bawah tanggungan kita, contoh kita nak bayarkan zakat fitrah untuk pak saudara kita, ataupun kita nak bayar zakat fitrah untuk adik-beradik kita, ini banyak berlaku tuan-tuan. Ya, abang jenis bisnes, the business is boom, besar. Ya, okey, tak apa, dia nak bayar semua adik-beradik zakat fitrah, anak saudara semua dia nak bayar zakat fitrah. Ada orang macam tu. Ya, dia kata kalau nak bayar zakat fitrah yang bukan di bawah tanggungan kita, dia wajib minta izin. Kalau tidak sah zakat fitrah itu. Dia jadi sedekah biasa. Nampak? Ya. Dia sama konsep macam korban lah. Kalau kita nak buat korban satu bahagian untuk bawah tanggungan kita, contoh kita ambil 7 bahagian, satu bahagian untuk isteri, satu bahagian untuk kita, lagi 5 bahagian untuk anak-anak kita. Boleh tak? Tak minta izin? Okey, no problem. Tetapi kalau kita nak belanja kawan-kawan kita, ambil 7 bahagian, letak haji ni satu, boleh tak? Boleh, tapi kena minta izin. Itu beza yang perlu kita lihat dan perlu kita laksanakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, zakat fitrah ni wajib kepada mereka yang mampu. Kalau dia mampu, ada lebihan hartanya, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Dalam fiqh disebut kalau dia ada lebihan harta, ya, maksudnya untuk anak, diri dan isterinya, maksudnya apabila sampai pada pada bulan Ramadan, kalau dikiranya hartanya itu pada 1 Syawal, cukup ada lebih hartanya. Maksudnya dia kira gaji dia ataupun bekalan makanan dia ada cukup untuk 1 sampai 1 Syawal, dan ada lebih pada 1 Syawal tu, orang macam ni wajib bayar zakat fitrah. Macam kita ni, macam dulu kan, orang Arab dia simpan korma banyak, dia simpan beras banyak, dia simpan gandum banyak-banyak. Okey, dia corak. Okey, untuk anak dan isteriku cukup tak untuk 1 Syawal? Okey, cukup. Ada lebih. Yang lebih. Kalau ada lebih 1 Syawal tu, itu yang wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau orang yang ada bekalan untuk dirinya dan anak isterinya cukup sampai 1 Syawal, atau simpanannya cukup untuk 2 Syawal, tak ada lagi dah, kena cari lain, orang macam ni tak wajib bayar zakat fitrah. Tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kita dalam konteks sekarang ni tak timbul isu lah tuan-tuan, kita gaji bulanan kan. Gaji bulanan, mungkin gaji dah habis, pembelanjaan dah habis, tapi bila masuk gaji tu kita mampu balik. Ya tak? Mula-mula tu bila masuk gaji pertama tu, dia makan beef stick, makan nasi Arab dekat situ TTDI tu. Ya, tapi bila dah tengah bulan tu start Maggi, telur masak kicap kan, tu start macam tu. Tapi hujung bulan 25 masuk balik gaji. Kan? Okeylah kan. Jadi dia tak timbul isu macam orang dulu lah, nak kena tengok congak adakah cukup 1 Syawal bayar zakat ataupun tidak. Tapi dia cukup sekadar gaji bulanan tu masuk, dia berkemampuan untuk bayar zakat fitrah, maka dia wajib bayar zakat fitrah untuk dirinya dan ahli keluarganya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang perempuan ni dia kaya, isteri dia miskin, suami dia miskin. Kalau dia kaya dan dia ada duit, ni perbahasan yang kita kena ingat ya. Katakanlah suami tu miskin, tak ada duit, tapi isteri dia kaya. Adakah si isteri tu wajib bayar zakat fitrah? Ya. Sebab dia ada suami, walaupun dia kaya, dia tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi dia disunatkan untuk bayar dirinya sendiri. Ini hukum fiqh yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya. Dan kisah ni berlaku pada zaman Nabi, iaitu isteri Jabir bin Abdullah. Jabir ni miskin, isterinya kaya.
Jadi dijumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku bayar zakat fitrah untuk diriku dan suamiku? Nabi kata boleh. Disunatkan ya. Tapi kalau ikut hukum asal, wanita yang ada suami walaupun dia ada duit tapi suami dia tak mampu bayar zakat fitrah, adakah dia wajib bayar zakat fitrah? Dia tak wajib. Dia disunatkan untuk bayar untuk diri sendiri. Tapi kalau dia tak nak bayar, berdosa tak? Tak berdosa. Sebab hakikat hukum asal yang wajib bayar zakat fitrah adalah orang yang menanggung dia, yang bagi nafkah kepada dia. Itu. Nampak pelik tak? Tapi tak pelik lah. Tapi itulah hukum dia, tuan-tuan. Ya. Ya baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7.30 dah. Sejam jugalah kita berbincang pada hari ini. Insya-Allah setakat ini sajalah yang dapat saya bincangkan. Insya-Allah pada sesi akan datang kita akan masuk hadis yang lain ya. Hadis yang lain, hadis yang ke-14. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.